buat ni kerana Volten. No. Saya bukan buat kerana Volten. Saya buat ni Volten ni bukan kerana kita punya CEO. Saya buat Volten ni bukan kerana apa. Yang pertama sekali, dalam Volten ni, saya adalah satu ruang perniagaan yang hebat. Itu hanya saya lah, pendapat saya, bagi hak saya. Kedua, dia punya produk yang luar biasa. 3 sistem itu kemudian. Yang mana keseluruhan itu membantu menegakkan, iaitu menjadikan bisnes saya lancar untuk bergerak. Tanpa risikonya dia rendah. Itu poin dia. Itu poin saya. Jadi saya dapat satu ruang, modal tak payah. Preparation company dah disediakan canggih dan saya sesin tak payah keluar. Ya Allah, ya Tuhanku, mana nak cari? Aku meniaga tak payah keluar modal. Aku meniaga suatu projek yang besar, aku 10 sen tak keluar duit, tapi aku dapat hasil saja. Tindakan tetap berlaku. CEO pun kena bertindak, kerani hak jaga dekat kilang tu pun kena bertindak, hak buat produk kita, yang pekerja dekat tu pun kena bertindak. Tindakan, semua orang kena bertindak. Jadi kita nak jelas pasal tindakan. Tindakan tu kita kena bertindakkan. Ni buat presentasi. Ini tindakan kita untuk berhasil. Kita kena belajar itu. Itu dipanggil action, tindakan kita. Semua yang terlibat dengan Volten, sama ada dia nak kerja ke, nak kerja dengan company ke, dia nak buat nak dekat kilang ke, nak jadi, semua kena berlakunya tindakan. So kita nak dapat hasil, kena ada tindakan. Okay, conclusion. Kesimpulannya daripada pekerja yang daripada CEO, kenapa CEO berusaha buat ni? Dia boleh dapat income yang besar, dia boleh dapat bantu orang keluarga dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia. Tapi main point dia, dapat income yang besar. Kan? Pekerja dia dapat gaji yang tinggi, offer yang bagus. Yang lain dapat kerja di sini. Semua tu ada di hujungnya apa? Kertas tadi, duit tadi. Malangnya, bila kita pergi jumpa dari kawan tu, kita bagi 10,000, dia cakap, bro, saya memang ini saya tak berminat tuan. Ini duit saya tak berminat. Jadi macam kita bercakap dengan orang tak betul kan. Bila saya nak closing anda duduk di posisi mana sekarang bila anda duduk di Volten? Anda tengok satu bisnes macam ni, okay, kalau kita tak berjaya nak close diri sendiri, macam mana kita nak close orang lain? Kalau kita 50-50, agak-agak anda boleh close orang 100% tak? Kalau kita pun, ya ke tak, agak-agak kita nak buat sini, nak close orang macam mana? Anda pergi pun dia tak keyo. You ketak. Dia jadi macam tu. Jadi sebelum kita nak tahu, dia panggil trustworthy, kepercayaan trustworthy. Trustworthy ni adalah kepercayaan kepada diri sendiri. Sebab tu kenapa masa kita banyak habis masa, kenapa saya banyak habis masa saya adalah melayan diri saya sendiri. Saya tahu saya ada banyak kekurangan. Kalau saya tengok kenapa saya closing saya tak ke memory saya lepas cari. Tapi saya bukan satu alasan. Saya kena belajar. Kenapa aku ni orang lain boleh mencapai tahap ini, aku belum boleh. Apa kekurangannya aku? Kenapa aku ada ilmu ni tapi aku tak mau bertindak supaya aku mengatasi orang lain? Hari-hari bercakap seorang-seorang. Jadi apa lagi kekurangan? Kalau orang tu dah buat seperti ini, aku dah lakukan. Tapi dia berhasil, aku tidak. Mesti ada sebab. Mesti ada masalah dekat aku. Kenapa? Apa silapnya aku? Hari-hari anda tahu error yang kita buat tu berpuluh-puluh. Tapi ada orang jawab senang. Alah cikgu tak fikir apa lah cikgu. Tidur je cikgu. Esok bangun kerja cikgu. Esok keluar tak dapat sudah tidur. It's okay. Saya bagi tahu it's okay. Bukan salah. Kita income yang besar bro. Dia perlu membentuk pasukan. Untuk membentuk pasukan yang besar, kita perlu pengetahuan yang hebat. Kita perlu jadi leader yang hebat. Leader yang hebat adalah ilmunya hebat, tindakan hebat. Apa bunyi orang beranak tu? Tolong mute handphone anda Apa dia tak kerja sama. Tolong mute handphone anda. Nama tak keluar ni siapa ni? Rosna Jaafar. Shima. Rosna Jaafar Tolong mute handphone anda. Ya, bunyi macam kapal terbang. Bunyi kerja kapal terbang. Okay, tolong mute handphone dia. Okey, sekarang sebelum anda nak belajar tadi kan, simple word saya bagi hati. Okey, sekarang ni cuba kita duduk saja-saja kan. Anda tanya anda buat Volten ni berapa persen? Dia projek yang besar tu. Okay. Bayangkan kita nak bukti. Dulu kita jangka bukti itu tak ada, teori itu ada. Sekarang ni bukti pun ada, teori pun banyak, bukti pun banyak. Nak cerita income juta, anda yang mungkin tak pernah tengok duit sejuta kan.
Anda boleh tengok murti, kartun, banyak leader-leader sini pun alhamdulillah banyak lah, dah mencapai 1 juta. 2 juta dalam setahun tengah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau apa dia orang buat, aku ikut je lah. Aku buat sungguh-sungguh je lah. Kalau tak dapat 6 bulan setahun tak sukses, biasalah. Orang baru setahun. Tapi kalau dalam bisnes ni setahun, dia orang selama sungguh. Tapi kita dah kerja tu 35 tahun. Tak kita tanya pun lama ke cepat. Pergi, anda tahu tak? Okey, contoh anda yang bekerja, kita yang dah bekerja 35 tahun. Tu cuba anda jarakkan daripada rumah anda, pergi ke tempat kerja tu, cuba anda pergi balik tu seminggu 5 kali, sebulan 20 kali, anda kalikan dengan 312 bulan, anda kali dengan 35 tahun. Cuba tengok jalan kaki anda telah bergerak berapa kilometer. Baru buat gerakan ya, saya nak tunjuk kepada anda. Anda cuba dulu, hari ni buat kereta, okay, berapa kilometer ke pejabat tu. Cuba anda kira, di pejabat anda pergi tu, pergi balik satu hari, seminggu 5 kali buat. Sebulan 20 kali. Setahun 12 kali. Anda kalikan 12, kalikan dengan yang dah kerja 35 tahun, cuba kalikan dengan 35. Anda tengok, anda dengan satu istiwa anda pusing bumi tu berapa kali dah. Dan cuba kita tengok, kita punya apa yang kita target itu berhasil berbaloi atau tidak dengan movement yang kita buat. Belum bab energi, belum tenaga, belum modal yang dikeluarkan, belum masa yang dihabiskan, belum lagi. Itu baru bab jarak. Baru bab jarak sahaja. Tapi kalau kita nak hitung untung ruginya, kita anggap itu sebagai satu bisnes kita nak kira untung rugi, kita kalkulate semua sekali. Dan anda jumlahkan jawapannya negatif atau positif. Di situlah anda baru tahu, ya Allah, ya Tuhanku, sebenarnya aku rugi. Tapi ada satu benda yang boleh menguntungkan kita. Iaitu kita banyak membantu orang. Itu anugerah Allah yang bagi kita tu. Benda tu bernilai sangat. Sebab tu saya tak marah. Anda yang bekerja apa pun, sebenarnya kita ada sumbangan. Terutamanya jadi cikgu, askar, polis yang menyumbangkan untuk negara. Jasa dia orang ni memang Allah saja yang mengetahui kan. Jadi kita tengok dalam dua sudut lah dalam bisnes. Jadi hari ni kita cakap tentang apa kita punya closing. So, tujuan saya supaya kita tengok diri sendiri, kita dapat berfikir semua sudut. Apa tujuan cikgu bila cakap itu? Supaya anda boleh baca minda orang di depan anda. Kalau anda tak boleh baca diri sendiri, macam mana nak baca minda orang lain? Mindset dia macam mana nak baca apa ayat dia cakap tadi betul ke tak? Kenapa ada orang, dia cakap satu hala. Bila dia buat closing, dia cakap one way. Anda tengok kesilapan. Okey, tadi saya cerita dulu diri sendiri. Apa yang kita kena buat, duduk tengok diri sendiri tu. Kenapa aku gagal? Jawablah, sekali lagi kita nak tanya orang tu. Dia gagal kenapa? Tanya diri sendiri, aku gagal kenapa? Kita close dia jual produk. Aku jual produk tak laku, kenapa? Cuba tanya. Aku buat ni, aku nak buat, aku percaya. Bukan tak percaya. Aku tengok dia orang buat. Tapi aku buat tak jadi-jadi. Sebab apa? Dapat tak jawapan dia? Dapat jawapan tu aku tahu tapi aku tak mau melakukannya. Ataupun aku dah try pun tak jadi-jadi juga, aku pun tak tahu apa sebab. Anda yang tahu jawapan tu apa. Okey, apa tujuannya? Benda ni anda kena dapat jawapan. Kenapa aku gagal? Bukan, sorry, saya tak mahu sebut perkataan gagal. Kenapa aku punya target tu tak capai pada time yang aku tetapkan? Kenapa aku closing orang tu tak dapat? Kenapa orang tu masuk yang mula-mula anda close orang tu, katalah jadi ejen. Anda close dia jadi ejen, dia nak buat appointment, nak jumpa pun tak nak. Dia tahu anda buat wall time, dia jadi takut nak jumpa anda. Satu kes. Dua kes, dia datang jumpa anda, tapi dia tak nak jadi ejen. Anda nak cakap, dia tak mendengar. Cerita lain lah bro, bab-bab ni saya tak berminat lah. Tak ada, kita nak buka file lagi. Dia kata, kita minum sajalah bro. Ataupun dia bagi kita ruang untuk bercerita, tapi dia tak fokus. Dia main handphone, dia tengok, okey bro, faham tak ni? Oh ya tuan, okey, dia main handphone dia je. Kan ada. Ada orang tak main handphone, dia dengar anda cakap, tapi dia tak pun nak beli produk pun tak nak. Ada yang dengar beli produk tapi tak nak pula jadi ejen. Saya beli produk sudahlah, ejen. Jadi ada kes tu kan. Okay. Ada yang beli produk, okey, tengok produk, okey jadi ejen, tapi dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Dia dengar, okey, faham, hantar buku dekat dia, okey, oh betul, luar biasa hebat. Okey, dia macam tu je. Tapi dia tak buat. Kenapa? Ada pula dengar, dengar menarik, buat.
seminggu, sebulan, berhenti. Hilang terus. Kenapa? Ada yang buat sampai sebulan tak berhenti, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tak berhenti. Tapi tak berhasil pula. Tak berhasil. Tak berhenti. Tapi tak berhasil, tak berhenti. Ajar macam mana duduk macam tu juga. Ada pula yang buat lama. Tapi last sekali berhasil juga. Lepas tu, lepas berhasil, hilang hasil. Dia pun, sale pun jatuh semua, drop balik. Last dia pun berhenti. Jadi, semua tu adalah salah satu punca utama dia adalah kita punya closing. Memahami orang tu susah. Kita nak bagi orang tu faham susah. Jadi bukan samalah anda, saya, kita sama-sama lah duduk sini. Jadi macam mana kaedah yang betul cikgu kita nak sponsor orang? Okey, contoh tadi saya bagi tahu yang pertama, ambillah masa sedikit untuk mengenali diri sendiri. Apa yang menyabitkan. Kadang-kadang kita kena fikir, kenapa orang tak suka aku? Kenapa orang ni suka aku? Kenapa orang ni macam benci je kat aku? Kenapa ya? Apa masalah aku ni? Mungkin jangan selalu tengok orang tu. Tengok apa sebabnya aku begini. Jadi masa kita banyak menyendiri. Menyendiri tu untuk belajar closing. Banyak hal benda ni penting. Okey, saya pergi dulu ke bahagian produk. Bila anda buat closing, yang berikutnya anda kena faham apa? Bila nak closing, anda kena tengok beberapa hal di sini. Yang pertama sekali, bila kita buat closing, make sure, saya bagi tahu kepada anda, make sure anda memahami benda yang anda nak cakap. Jangan main sontoloyo je. Kalau contoh anda nak cerita tentang produk atau tentang syarikat ataupun tentang bisnes, tak kisahlah. Saya ambil contoh produk lah. Contoh kita nak cakap tentang kita punya V-Cafe ataupun nak cakap tentang kita punya VR4. VR4, okay, kita tengok dia ada problem. So anda nak closing dia macam mana. Jadi anda boleh close. Jangan, yang pertama sekali bila anda close, bila kita close, make sure kita ada give and take. Banyak orang bila dia close tu, dia seorang bercakap macam perlu lah tu kawan tu keras macam tu tengok. A to Z. Lalu dia diam. Aku pun tak faham apa kau cakap. Oh, ini kau walk-in ni kan, dia punya produk kawan tu tengah buka tinggi rendah tengok kita. Tengok 30 minit, tak habis lagi 40 minit, 50 minit, sampai sejam, 2 jam. Saya pernah tengok orang close 6 jam. Anda pernah tengok tak? Hampir-hampir lah 4 jam lebih. Daripada pukul 8.30 sampai pukul 3 pagi. Lalu orang tu tak saya nak apa. Sampai orang tu tergilo. Itu miring namanya tu. Orang close orang berapa masa cikgu untuk close orang? Saya bagi tahu kepada anda, kalau sekadar biasa 30 minit. Lepas tu sembang hal lain dah. Kalau kecuali dia tanya. Kalau buat bisnes, kalau dia bagi reply, dia berminat, kita boleh pergi dekat 1 jam. Sebab dia minat nampak dia tanya kita, okey, saya nak tahu ni. Kan menyebabkan masa. Tapi kalau dia bersemak tengok muka kita, 30 minit sudahlah. 30 minit tu dah okey dah. Dia nak apa produk, closing produk dah. Bagi dia faham dulu, simple saja. Jadi macam mana? Kesilapan dulu, saya nak bagi teknik. Jangan anda bercakap seorang. Jadi cara nak bercakap seorang, bila anda buat closing teknik, anda kena ingat, anda mesti tahu kelemahan, apa kemahuan dan kelemahan orang di depan anda tu. Okey, anda banyak tracking, banyak buat, contoh, anda ada bonus besar sikit. Anda terus condemn dia. Anda tak tahu di depan anda tu siapa. Kadang-kadang dia buat bodoh ya. Walaupun anda tengok dia buat bodoh, dia punya income berjuta dalam bank tu. Tapi dia kadang-kadang dia buat bodoh, dia tengok kita. Kita baru dapat bonus 100,000. Kita punya menggelepar tu. Dia tu buat bodoh, dia ada juta di dalam bank. Tapi dia nak tengok dia ni. Dia nak baca kita nak baca dia. Dia tengok kita. Sayang tu. Kita bubuh dia pula. Cik ni, cik tahu tak cik tak buat apa. Kita duduk hentam dia. Dia duduk gelak tengok kita. Dia tak, orang macam dia akan bergelak dia tengok kita. Jangan anda diperbodohkan bila buat closing. Kita rasa kita hebat tapi kita dibodohkan oleh orang tu. Orang tu tengok kita, dia tengok kita macam kabur bodoh dia ni. Aku pemain dia. Bila kita buat closing, make sure jangan orang main-main dengan kita. So anda kena pandai baca tu. Jadi cara dia macam mana? Anda tahu kunci dia begini. Yang pertama sekali, anda kena tahu kelemahan orang yang berdepan dengan kita. Tak kisah dalam mana-mana situasi, anda kena tahu apa kelemahan orang di depan kita. Apa kelemahan dia? Satu, orang tak suka diburukkan dia. Jangan burukkan orang. Kita pun tak suka orang condemn. Jangan lemahkan kita.
dengan orang tu. Jangan lemahkan dia. Jangan condemn dia. Jangan burukkan dia. Jangan jatuhkan maruah dia. Jangan hilangkan semangat dia. Semua hal-hal negatif, jangan bagi dekat dia. Tu, prospek kita tu. So, apa yang kita nak buat? Tee up dia. Menghargai dia. Okey, contoh. Mari-mari muka macam saya ni. Muka dah lah, kepala botak ke tak lawa kan. Tiba-tiba datang. Mak handsome lah cikgu hari ni. Saya rasa kembang punggung. Kan? Tapi kalau duduk cikgu dah lah hitam, kilat cikgu, kepala botak cikgu. Kan? Dan memang betul pun. Dia bukan salah pun. Tapi mood saya ada tak? Aduh. Aku baru nak ceramah. Dia hentam aku dah kepala botak. Haram semua dia ni. Kan? Dia dalam ni dia dah kacau saya tau. Saya nak fokus. Ada mak ni ke cikgu Amir? Ya Allah, dengan hitam kepala botak muka. Ya Allah, ya Tuhan. Itu bukan nak dengar ceramah dia orang ni. Kan? Jadi, katalah ayat ni baru dia close. Okey, anda rasa macam mana? Saya nak pergi yang depan tu. Mood saya akan hilang. Betul tak? Walaupun saya buat muka bodoh. Tapi dia masuk ke dalam. Cuba anda buat ni. Jumpa satu orang. Alamak bro. Bro, dia naik kereta. Contoh, kereta dia bukan kereta mewah pun. Tapi kereta mes lama pun. Bos, alamak bro. Tu kereta bang. Tu bro punya kereta. Alamak, bro punya kereta. Saya dulu nak berangan ni. Tapi lah tak dapat-dapat. Tuan beli berapa? Saya beli tak mahal. Tapi bro, dia punya enjin dia ini susah dapat ni. Kalau saya dapat yang ni, saya pacut gila. Sampai hari ni saya mimpi tak dapat-dapat lagi. Agak-agak best dia kena puji kereta dia. Saya lagi puji baju dia. Bang, abang umur berapa? Abang umur 45. Tapi abang punya muka, ya Allah, macam 30. Abang pakai produk apa? Nanti jual sikit kat saya. Tengok muka abang handsome. Okay, bila ni sebelum nak buat closing, kan dia ada waktu 5 minit. 10 minit. Kita bercakap. Waktu itu, tee up prospecting kita. Jangan duk lemah dia. Anda lemah tu, anda dah gagalkan 50% buat closing. Tee up dia. Bang, abang ni saya tengok abang minat bisnes. Saya tak kerti. Tapi bang, saya duk tengok aura abang ni. Abang ni kalau pergi berniaga memang meletup. Saya tengok. Tapi, yalah. Tapi, dahsyat abang. Abang ni berprofil orang dia. Saya suka orang macam abang. Abang ni, bila saya cakap abang rendah diri. Nampak? Kita puji dia. Anda tahu tak? Kunci closing adalah dia suka tee up. Orang suka dipuji. Semua orang dia suka macam tu. Sebab tu kenapa ada orang pilih Tan Sri. Kenapa orang mohon nama dia Datuk. Kenapa? Saya tanya anda. Kenapa berebut-rebut orang nak nama Datuk. Ada Datuk Pasu pada apply buat Datuk Pasu. Kenapa? Supaya nama dia disebut Datuk Tan Sri. Kan? Suka kan? Macam saya tak suka. Saya Atuk. Atuk okey. Datuk tak nak. Kan orang suka. Cuba anda baca minda tu. Kenapa dia habis ratus ribu bayar untuk dapat gelaran Datuk saja. Supaya dia diangkat di depan orang panggil dia Datuk. So berjalan. Datuk kan? Datuk, bila Datuk kan lain macam. Dia punya sama. Supaya dia lain macam saja. Jawapan dia apa? Supaya orang cakap dengan dia lain macam. Jadi anda bila closing orang, lain macam. Sudahlah. Walaupun dia tak Datuk, closing lain macam. Hormat orang tu. Baju dia lawa, kereta dia handsome, muka handsome. Tamu kalau orang perempuan. Orang perempuan ramai ni. Orang perempuan tengok. Muka kak gebunya. Ya Allah, kau umur berapa? Kak umur 40. Ya Allah, macam 30 kak. Kak pandai jaga umur. Lepas tu tengok gelang dia. Gelang kak beli kat mana tu? Mesti mahal kak. Gelang ni mesti mahal. Saya tengok ni. Jadi, okey. Tujuan dia apa? Janganlah cikgu. Daripada mula kejumpa sampai 3 jam duk tiap dia. 4 jam duk tiap dia lagi. Voltage tak selesai lagi. Itu mering namanya. 5 minit. Jadi, bila bercakap, mesti 2 hala. Bila anda bercakap, anda buat closing, tengok orang tu diam keras, tak jawab-jawab, maksudnya dia tak faham apa anda cakap. Anda dah close seorang-seorang ni, motivasi seorang-seorang ni. Kita hal ni, kau tu duk keras, tengok kita. Dia dalam hati yang tahu dia cakap apa. Bila orang tu ni nak habis, aku nak berambut, aku kerja lagi. Anda bila buat close, mesti ada soal jawab. Bang, ni saya explain tadi produk. Abang rasa, abang ada soal jawab, ada nak tanya saya tak? Tak faham. Sebab saya bukan cerdik sangat bang. Tapi saya ni nak cerita kat abang, setakat mana saya mampu je lah. Tapi abang lagi cerdik.
Abang mungkin dah biasa dengan benda ni. Saya ni baru masuk ahli semalam bang. Tapi bolehlah sikit-sikit nak cerita kat abang macam tu. Kalau abang nak tanya banyak-banyak soalan tu, saya tak apa jawab bang. Itu untuk kita yang tidak ada ilmu tapi buat bodoh. Ada ilmu tapi buat bodoh bila closing. Supaya dia rasa dia hebat, dia akan close kita. Bila dia close, kita akan reply. Baru dia di situ, biar dia tahu kita ada ilmu ke tak ada ilmu. Jangan kita yang mengatakan kita hebat. Biar dia yang menentukan kita hebat atau tidak. Ada orang, dia puji diri sendiri. Saya bro, dulu saya ada hotel lah ni macam ni. Kita pandai-pandai duk tiap diri kita. Bawa. Biar dia yang close, dia akan baca. Okey, saya bang, saya bukan cerdik sangat. Saya halia hitam ni, saya dengar dalam hotelnya. Dulu belajar sikit-sikit. Tapi bolehlah abang, kalau abang tanya, kalau saya salah, saya minta maaf lah bang. Abang jangan marah, saya ni mangkuk sikit. Tapi okey, bila kita close tu, kita close power punya. Bang, dalam buku tu ada dia punya methoxyflavone. Sebut pun terlihat di dalam bang, methoxyflavone. Cuba abang check online tengok. Methoxyflavone ni, dia bahan ni memang tak ada dekat mana-mana tumbuhan di muka bumi ni. Setakat hari ni, ahli sains belum jumpa lagi methoxyflavone ni yang ada dalam bentuk lab bahan kimia. Yang kita cuba cek online, yang dia benda ni sangat penting, terutama ahli sukan. Kita cuba tengok methoxyflavone, dia ada dekat ahli sukan, tapi dia dalam bentuk chemical sebab dia tak ada dalam tumbuhan. Satu dunia cari, rupanya dia ada dekat halia hitam yang ada warna pink tu, tapi malangnya dia tak tumbuh. Dia tumbuh nu dekat Thailand sana, nu hujung di bahagian yang panas kering saja. Malaysia dia panas sejuk. Dia sejuk, dia nak dia sejuk kering. Sejuk kering. Kita pula sejuk ada air, tak mau, dia tak tunggu. Yang saya tahulah, bang, kalau salah abang pergi study tengok, ya main hitam bang. Jadi kita bila kita close, kita lapik balik. Ni ke dia hentam kita dah cakap lah. Saya bukan faham sangat, bang. Kan? Dia akan fikir, dia tahu orang yang hebat ni kerana anda tahu tak apa dia tengah fikir? Dia standardnya orang hebat, dia tak akan mengatakan dia hebat. Dia akan baca macam tu. Budak ni bukan sebarang ni, saja dia buat bodoh ni. Tapi kalau anda duk tiap diri, dia tahu itu mangkuk tu, dia rasa dia pandai, dia ingat dia tak kenal aku siapa lagi. Dia jawab macam ni pula. Dia tak kenal aku siapa lagi. Dia ingat dia belajar kunyit hitam, dia tak tahu aku ni kimia pakar bahagian kimia ni. Aku tahu lah benda tu. Sekali aku tanya jam dia lagi. Cuba kita lapik. Bang, saya ni kan bodoh sikit bang. Tapi saya belajar ni kan, hak nak berniaga ni saya faham. Itu pun tahiyah tahdak. Tapi abang boleh dapat ni. Data banyak. Tapi abang jangan tembak saya pula. Saya bukan bidang saya, tapi saya belajar macam tu. Tapi memang testimoni banyak bang. Dapat dia ni. Jadi, methoxyflavone ni memang dia kata suka. Tapi kita ada lab test, kita ada apa, kita buat research. Kalau abang tengok online, ya Allah, testimoni dia banyak. Itu yang best. Kita ada KKM lagi bang. The only one. Satu dalam dunia ni. Tidak ada kunyit hitam yang ada KKM. Kita seorang. Mana kau tahu? Baca tengok di Amerika. Ada tak KKM Malaysia kat sana? Tak ada kan? Di mana-mana pun KKM tak ada. Kita Voltaire yang dapat. Mana ada orang dapat? Memang betul pun. Bayangkan. Jadi kita closing sikit. Okey, tanya dia balik. Abang rasa produk macam ni boleh jalan tak bisnes? Saya baru masuk 2 hari bang. Abang mesti master ni, bisnes. Abang, kalau abang buat rasa macam ni. Nampak? Kita macam minta dia ajar kita balik. Sebenarnya dah. Kita reverse psikologi dia. Supaya dia ada communicate dengan kita. Jangan anda duk tembak orang tu, dia tak tahu dia dengar ke tak, dia tembak saja macam peluru. Dia closing tu bergegar. Jangan buat macam tu. Supaya dia reply. Kadang-kadang anda tengok, closing ni, yang hari ni tak masuk, dia baru test anda. Contoh, kadang-kadang dia balik lagi, dia tengok mak dia sakit. Dia tak, kita close dia tadi. Dia okey, dia tak, dia kata saya sihat. Tiba-tiba dia balik jumpa mak dia. Mak aku kena. Bro, ada dah produk semalam tu. Mak saya rasa mak saya nak cubalah. Anda pernah jumpa keadaan macam tu kan? Jadi anda jangan ingat yang anda close hari tu gagal. Katalah dia tak beli produk kita. Tapi anda terus follow up dia. Jangan follow up tu tanya dia. Produk tu macam mana? 2 minggu depan tanya. Bos, produk itu tak nak beli lagi ke? Itu mering namanya. Tanya khabar sudah. Bang, saya yang jual produk tu. Abang macam mana okey? Abang sihat kan? Abang sihat kan? Alhamdulillah bang. Saya saja tanya khabar abang saja. Abang okey, bisnes okey. Saya doakan abang sihat, abang family okey. Kalau abang free, nak minum kopi boleh lah bang. Kita kopi tak ada apa, tak ada masalah. Kita katalah kita tak cakap langsung bab tu hari tu. Apa dia akan baca?
budak ni bagus buat kawan dengan aku. Ada hari kalau anda tengok dia lanjut, anda jangan ingat hari ni close, tak dapat, anda tinggal dah. Banyak orang macam tu. Kali pertama dia close produk ke, anda closing jadi agent ke, anda fail hari tu, anda terus tinggalkan dia. Sebenarnya anda tahu tak, kalau anda close saya saja batalkan hari tu, saya nak tengok hari kedua anda close saya tak. Saya nak tengok kesungguhan anda. Saya nampak benda ni dahsyat, tapi saya buat bodoh je. Dia banyak leader dia buat macam tu. Dia tengok, dahsyat benda ni. Tapi dia tak tunjuk tau dia buat relax je. Dia tengok anda close, dia akan tanya soalan-soalan pelik kat anda. Lepas tu dia tengok anda lepas jawab tak lepas jawab. So kalau anda tak lepas jawab, dia tanya anda, okey, payout company bawah. Yang jahatnya geng-geng ni, leader-leader yang dia berpengalaman ni, dia pun cari jalan supaya anda tak lepas jawab. Jadi kalaulah anda dah semua tak nak belajar, semua tanya tak lepas jawab, garanti dia tak akan ikut anda. Saya sendiri pun akan duduk gitu. Saya akan test dulu. Nak sponsor saya kan, bukan saya kata hebat. Tak, saya sebab apa? Sekurang-kurangnya saya nak boleh merujuk dekat dia. Lah saya jadi ejen, saya nak rujuk dekat siapa? Contohlah Walton tu kita tak kenal siapa lagi. Dia seorang-seorang datang jumpa kita. Okey, kalau kita nak tanya soalan, HQ kita tak tahu siapa, bos siapa, macam mana nombor telefon siapa, kita nak tanya siapa? Mestilah orang yang menaja kita tadi. Malangnya hak menaja tadi semua tak tahu. Tanya produk. Produk kau hari hitam tu dia buat daripada apa lah? Dah, kunyit kot. Lebih kurang lah kunyit kuning tu, tapi dia kunyit apa? Kunyit hitam. Tak, aku pun tak tahu. Company dia siapa bos? Company dia aku tak tahu. Nama Mae. Dia orang mana? Tak, aku pun tak nak jumpa dia lah. Aku tengok gambar. Dia punya company tu dekat mana? Shah Alam. Kat mana? Tak, aku pun tak pernah pergi. Okey, kalau macam tu lah saya nak jawab, anda rasa macam mana? Menyampah lah tengok. Bukan menyampah tengok aku, menyampah tengok muka anda. Betul tak? Aku tanya ni, tak faham, aku tanya ni, tak tahu, aku tanya ni, tak tahu. Tapi nak sponsor aku. Bukan aku tanya benda susah pun. Aku baru tanya produk tu, aku nak buat. Aku ni nak buat. Jadi aku bukan nak tanya benda yang susah pun. Aku nak tahu, nak niaga ahli hitam ni. Memang orang semua tahu banyak ahli hitam, tapi apa kelebihannya yang menjadikan dia ni hebat? Kan soalan biasa tu. Oh, nak sebut Metosif Flavon tak duduk metok penatang apa dah. Flavon tu, hak tu saya tak reti nak sebut. Kan anda dah menggagal. Jadi banyak orang fail. Pasal, katalah dia hari ni dengar, okey tak apa tuan, saya faham, bagi masa. Dia akan jawab kan? Bagi masa. Anda jangan press orang tu. Tetapi anda tahu tak, dia akan follow, dia akan buat. Kalau kebanyakan orang, dia sampai 3 bulan baru dia nak buat. Ada orang sampai 6 bulan baru dia nak buat. Anda jangan ingat, bila orang tu yang dah reject, tolak, anda jangan buang dia. Anda tahu tak? Ayat saya ingat, anda ingat. Susah masuk, susah keluar. Senang masuk, senang keluar. Ingat tu. Dalam networking, kalau ada close orang tu, seminit saja, tak habis cerita, dia sign up, orang lain close company lain pun dia senang belah. Tapi kalau satu orang yang anda close hari tak faham 2, 3 sampai 5 kali baru dia sign up, dia susah masuk. Tapi bila dia masuk, dia susah nak keluar. Ingat ayat saya tadi. Saya ulang balik tu. Senang masuk, senang keluar. Susah masuk, susah keluar. Okey. Contoh. Katalah saya, anda sponsor orang tu, banyak orang begitu gairah hari ni. Bila dia menaja, sekarang waktu bayar, sekarang waktu sign up, dia rasa seronok, dia rasa confident. Saya tak confident. Kalau anda tanya saya tak confident dengan orang tu. Dia masuk tu, pertama, sebab apa? Sebab anda kawan dia. Dia hormat anda, saya tahu. Dia bukan nak buat. Anda explain, bukan dia faham pun. Tapi sebab anda kawan baik dia. Contoh kita dua kawan baik, tiba-tiba anda mari. Anwar mari sponsor saya. Anwar kawan baik dengan saya. Tiba-tiba dia buat bisnes. Dia sign up. Jadi, dia minta saya bayar. Dia kawan saya. Saya mesti support kan. Bukan saya nak buat pun. Tapi dia jual produk, saya nah. Okey, saya je lah jadi ahli. Semalam ada satu kawan saya dekat Kulin. Dia buat satu company, bawa datin mana tu, mari buat di Kulin. Malam tadi orang bawa dengan produk tu. Apa sapu tangan, apa sapu benda ni. Dekat saya, harga 200 satu. Dia close saya. Saya bayar pun 400. Saya beli dua. Satu keluar 400 tu. Untuk apa benda dari closing saya tak tahu. Anda tahu tak? Dia nak saya minta nama. Saya kata tak boleh, saya Walton. Saya hanya buat di Walton. Saya beli tu sebab produk tuan tu mungkin bagus untuk saya. Saya support tuan.
Tapi jangan bubuh nama saya lagi. Saya fokus dekat hotel saja. Tapi saya memang produk tuan memang bagus dan tuan boleh sukses. Jadi saya support tuan. Dan saya pun nak guna produk tuan. Kalau nanti habis, saya boleh beli lagi. Jadi sebab apa? Sebab dia kawan saya. Di waktu-waktu saya buat dulu, dia banyak support saya. Produk dia tolong beli, ada kawan. Dia tak buat, tapi dia support saya banyak. Jadi bila dia buat, saya support dia. Bukan saya nak buat dengan dia. Sama juga anda tadi. Kalau anda tu kawan baik dia, mungkin dia minta tolong anda selalu tolong dia kan. Baik dengan dia. Dia tiba-tiba ada jual produk kat dia. Anda pun akan beli. Dia bukan nak buat pun, tapi dia hormat kita. Jangan ingat. Jadi, jangan anda gairah bila orang tu masuk kerana hormat kita. Dua, kerana dia ni malas. Dua, kerana kita semak kepala. Selagi aku tak bayar, dia duduk close itulah. Hello Mat, ni saya telefon lagi. Hello Mat, ni bila nak jumpa? Lagi petang kita telefon lagi. Woi Mat, ni jumpa kunyit hitam bila nak dengar aku nak cerita. Malah langsung telefon lagi. Kawan tu semua ni. Bila okey lah. Bila kau nak jumpa aku? Lepas aku beli ni, kau jangan call aku lagi dah. Kan? Jadi benda-benda macam ni, anda tahu dah banyak berlaku. Jadi sebenarnya tekniknya apa cikgu? Ialah business is business. Yang kita kena belajar adalah tentang business itu. Okey, dia ada dua part. Satu, kita boleh buat sale produk. Anda kena master macam mana cipta income dengan sale produk tanpa buat business. Itu nanti. Nanti saya akan tunjuk. Maksudnya saya boleh tunjuk. Dengan hanya jual halia hitam saja atau kopi, kita tetap dapat RM10,000 sebulan. Jadi kita punya closing tu. Sekejap lagi saya tunjuk pada next. Anda bayangkan, tanpa jadi member, tanpa kita close jadi agent, kita tetap boleh cipta income hanya dengan ada produk kita jadi agent dan kita tak ada downline, tapi kita boleh cipta income 5-10 ribu sebulan dengan mudah. Dengan mudah saja. Asalkan kita disiplin. Jadi kita boleh menggunakan benda tu untuk close dia. Kita tak push dia masuk member, kita tak ajar dia masuk member, kita cuma buat percentage dia saja. Berapa persen kita boleh dapat. Okey, contoh kita nak 10,000. Katalah tuan, buat main-main ni dengan saya, dengan bantuan saya, kita buat sama-sama lah. Bodoh-bodoh kita ni lah. Kita dapat extra 1,000 sebulan. Itu contohlah nak closing dah berapa ribu sebulan. Okey, kita gaji kita 3,000. Dapat extra 1,000, alah, kita tak payah bayar lah. Pakai duit tu dia bayar. Main-main je. Kan? Contoh macam tu lah closing dia kita punya ni. Jadi, yang saya nak masukkan pada anda tadi, bila buat closing tu banyak orang gagal sebab dia tak faham apa sebenarnya orang tu duk bercakap tentang dia. Dia beli produk tu pasal apa? Anda kena tahu. Dia jadi agent tu, dia sign tu betul ke dia nak buat atau dia pasal menyampah kat kita? Ataupun dia bersemangat hari ni, esok dia tak semangat. Sebab anda kena ingat itu. Orang perempuan, orang lelaki, contohnya orang perempuan dengan orang lelaki. Kalaulah saya hari ni jumpa satu perempuan, kenal dia baru hari ni dia ajak saya kahwin. Agak-agak saya nak kahwin dengan dia. Contohlah zaman lautan lah ni lah. Dulu-dulu lah kata tak ada girlfriend dari zaman tu. Jumpa kita hari ni, kenal dia baru tadi. Baru sekarang kenal dia dekat kedai. Sembang dengan dia. Tiba-tiba dia ajak kita kahwin. Anda rasa-rasa saya nak kahwin tak? Ataupun anda hari ni kenal orang perempuan. Hari ni kenal saya hari ni. Tiba-tiba hari ni juga saya ajak dia nikah. Agak-agak dia mau tak? Kalau dia kata dia mau, maksudnya orang tu gila. Betul tak? Maksudnya dia ada orang tu bermasalah, otak dia bermasalah. Baru kenal hari ni tak ada 5 minit, ajak nikah dah. Yang bodoh. Lepas tu kalau saya pula reply, jom kita nikah, orang tu kena jawab, dua-dua tu bodoh. Dua-dua tu kepalanya tak betul. Sama juga bila buat closing. Anda jangan ingat bila close hari ni orang tu hui, kita buat bisnes hari ni cantik. Sebab tu, kita berkawan dulu dengan prospecting leader ni, kita berkawan dengan dia dulu. Kalau kita kahwin dulu, kita ada bini kita pun, kita kawan dia dulu, betul tak? Kenapa kita berkawan dengan bini kita? Dia boleh tengok kita, kita boleh tengok dia. Dalam kita nak berkawan lama tu pun bertunang dulu. Bertunang tu apa? Confirm tak confirm belum tentu. Tu level 2 punya. Dalam tu pun orang lintang bukan lari kan? Sama dalam bisnes. Anda bila fail dekat dia, jangan reject dia. Anda kena ingat, orang yang susah masuk, kalau dia masuk, dia susah nak mati tahu. Dia susah keluar. Bayangkan kalau orang perempuan pun, kalau hari ni saya mengorak, hari ni dia ajak kahwin, saya pun terkejut, peruk. Baru kenal 5 minit, ajak aku nikah dia ni. Ya, betul kepala dia ni. Kata saya pula ajak dia, dia pula tengok, dia ni betul ke? Aku kenal kan, sewa ke apa dia ni? Sama kalau kita close. Tapi,
Apa yang betul? Apa yang betul bila kita kenal dengan girlfriend kita dulu, kita berkawan dulu, betul tak? Berkawan dengan dia, puji dia. Tengok. Kita puji dia tak? Ada tak kita condemn dia? Weh, muka kau buruk lah. Pernah tak jumpa? Hari ni berkenalan, kita dah kata, muka kau mesti buruk sangat. Muka kau tak lawa lah kau. Ada tak kita cakap tu? Even muka dia tak lawa pun kita kata, bro, cantik muka kau lah. Nampak tak? Kan benda tu macam tu. Tapi kita asak kita punya prospek tu, Tuan tak pernah jumpa benda ni. Kita condemn dia tu, kita macam duk kata muka kau tu buruk tadi. Tuan tak pernah jumpa, Tuan tahu dah kalau buat ni, saya pengalaman 20 tahun dah bidang ni. Tiap je kita buat. Saya 20 tahun dah, Tuan tak tahu tak apa, saya dah 20 tahun pengalaman ni. Saya nak tengok ada orang closing style macam tu. Orang tu gila, saya bagi tahu. Orang guna reverse psychology. Anda tahu tak apa itu reverse psychology? 5 step ahead. 5 step langkah ke depan. Anda tahu tak? Orang yang paling bijak di Malaysia ni siapa? Orang yang berfikir 5 step ahead untuk dapat keputusan. Apa maksud 5 step ahead tu? Aku sengaja bercakap begini supaya dia berfikir begini. Bila dia berfikir begini, aku tahu sebenarnya aku akan bercakap begini. Bila aku bercakap begini nanti, dia tentunya akan bercakap ini. Bila dia cakap ini, aku prepare untuk ini. Last kali dia checkmate. Itu main chess. Itu dah 5 step. Tolak sini, dia akan tolak ke sana. Bila dia tolak ke sana, dia bergerak sana, aku akan hantar kat sini. Sebab lock kat sini. Dia akan lari ke sana. Aku akan lock ke sini. 5 step lagi, dia akan checkmate. Dia akan stand up. Itu dipanggil reverse psychology. Bukan darab berlapang macam tu. Jadi reverse psychology ni paling best sekali. Ilmu nantilah kalau ada masa saya ajar anda. Macam mana gunakan reverse psychology ni. Menguasai bukan kita boleh menguasai macam-macam. Sampai orang pun susah nak kuasai kita. Kita menggunakan reverse psychology tu kan. Jadi hari ni saya nak ajar tu clue-clue yang saya bagi tu tadi tu adalah supaya anda semua jangan buat hal-hal yang positif kepada anda, negatif dekat prospek. Sebenarnya positif dekat prospek, reverse dekat anda. Reverse. Jangan condemn anda. Condemn dalam bentuk reverse. Maksudnya, Tuan memang bijak lah Tuan. Saya tahu Tuan dulu belajar kat universiti, mesti Tuan tahu punya hari hitam ni. Saya ni Tuan tahu apa. Tadi baru dengar semalam orang ni. Jadi saya cerita kat Tuan ni, saya baca kat sini je. Testimoni tu saya tengok sini, hari hitam. Jadi saya baca ni, Tuan boleh baca. Tuan lagi bijak. Saya Tuan Allah. Saya minta maaf lah Tuan kalau saya cerita tak betul. Tuan jangan marah saya. Okey. Agak-agak dia nak maki anda tak? Kalau anda cakap salah. Tak kan? Anda dah lapik apa? Jadi kalau anda, Tuan, saya ni meniaga, saya meniaga ni. Katalah kita gagal buat tak apa cakap aja bang. Saya ni memang tinggi harapan bang. Semangat saya kuat bang. Tapi buat tak pandai. Buat tak jadi. Saya banyak kali try gagal lah bang. Abang memang hebat lah tengok meniaga, kereta mewah. Saya ni bang harap semangat. Semangat saya sampai hari ni tak jatuh-jatuh bang. Tapi tak jadi-jadi bang. Mesti abang kalau mengajar saya dalam bisnes macam ni. Abang tak boleh tolong saya sudahlah. Abang tolong. Abang buatlah bisnes abang. Saya lah abang tolong. Tapi saya tetap percaya. Saya tetap nak buat juga. Walaupun saya ni bodoh macam mana pun, insyaAllah satu hari saya sukses. Okey, sekarang dia nak condemn anda ke tidak? Dia mesti tak condemn anda. Tuan, macam tu bagus tuan. Dia akan reply balik, benda tu sabar, bagus. Jadi kalau kita gunakan reverse psychology, negatif rasa kita, orang tu tak akan condemn kita. Tapi kalau kita sembang besar, dia akan tembak kita. Jadi kita buat closing. Jadi jangan cerita, saya dulu tahu bulan lepas ini. Walaupun kita dapat contoh, kata kita dulu dapat top 20, macam saya dapat. Saya takkan cerita, saya top 10, top 5, saya dapat. Orang tu baca, walaupun benda tu bagus, buatan tu hebat, dia menyampah dengan kita tu, ayat tu. Kalau dia nak masuk, dia masuk dengan orang lain. Sebab dia ni jadi bangga diri, sembang besar apa ni. Anda kena baca tu, dia akan baca tu. Dia ni sembang deras ni orang ni, dia ni tak boleh apply, aku tak nak dia ni. Walaupun dia setuju. Walaupun dia setuju dengan kita, tapi dia menyampah dengan kita. Nanti saya ajar anda bagaimana menggunakan teori yang terakhir tu adalah kucing tu kalau kita pijak dia walaupun sakit, dia tetap mengiau. Dia tetap suka. Anda pijak lagi kuat, dia miau, dia suka sungguh. Kena pijak. Dulu nama saya pernah ajar bab tu dulu. Itu dipanggil reverse psychology. So, hari ni saya just intro kepada anda dulu. Bila tekniknya macam mana cikgu, anda selalu tiap. Ringkasan,
produk tu jangan tu, walaupun kita memang master dekat produk tu, kita dah baca macam-macam, tapi jangan duk cerita complicated sangat dekat customer dengan scientificnya macam ni. Nak tunjuk kita tu terror, kita buat closing apa. Ni methoxyflavone ni bahan dia ada berapa jenis. V berapa kod dia tu, cerita ke makcik. Makcik tu tengok atas bawah dia ni apa, aku menentang kau cakap aku tak faham. Yang betulnya anda nak buat sale produk tu je, ataupun nak bagi saya nak jadi agent je. Anything anda cakap tu kira betul kalau dia sign up. Anda tahu tak close, kalau saya buat close macam mana? Kalau saya close jual produk, anda tengok saya jual kopi bawah. Semalam saya jual kopi. Lagi best. Terbalik. Bon. Majap. Saya jual dekat tu apa, bukan Nashman. Bukan Nashman, ya Allah ya Tuhan aku. Saya nampak satu kawan India. Bro, Majap. Kau muka handsome. Kau muka handsome, leader hebat. Dia buat networking juga. Lah kau duit banyak. Buat mesti RM60. Buat apa? Aku minta RM60, kau bagi ke tak? Aku minta itu, bukan hutang. Aku nak RM60. Saya melawak dia. Okey bro, tak ada pasal RM60. Nah, aku bagi kopi kau satu. Kau bagi aku RM60, aku bagi kopi kau satu. Kau telan kopi tu. Mati tanam. Mati tanam sendiri. Benda tu jaga main-main. Dia gelak lah. Agak-agak dia percaya tak cakap saya kata makan kopi tu mati. Kan dia tahu benda tu saya bergurau je. Mesti dan dia baca apa? Kalau saya buat produk tu, dia tahu saya kalau pilih produk memang susah. Saya akan dapat, mesti hebatnya. Saya akan berdesuknya. Saya dah baca dah mindset dia tu apa. Dia tak kerja akan belinya. So dia bayar saya 60, lepas tu masa dia nak balik, bro, kopi tu harga jual ke? Berapa 60? Ada satu lagi tak? Aku dengar dia ada teh. Rupanya dia tahu. Kau ada tak? Aku beli tu satu kopi, satu teh. Berapa harga? Buat main lagi 60. Lagi teh. Dua lah aku. Okey, ada tak saya close pasal kopi? Tak ada. Saya close, tak ada. Saya close apa? Kau tahu Volten? Kau tahu Volten? Kopi dia sebulan 10 juta. Tu kopi dia. Harga dia berapa? Kau telan. Mati tanam sendiri. Kau jangan bisik aku. Tu kawan baik. Okey. Kan salah closing saya tu kan? Salah closing tu bagi orang lain. Betul bagi dia. Sebab dia kawan baik saya. Kami dua orang dah macam dia jual, aku beli. Aku jual, dia beli. Kan? Betul lah kami dua orang. Tapi kalau orang tengok tak faham, apa cikgu close tu macam mana. Jadi yang penting, dia beli tak produk saya? Dia beli kan? Yang kita buat tadi closing untuk apa? Untuk beli produk. Bukan closing kita betul atau salah. Betul, mestinya. Kalau closing kita bagus, dia beli produk kita. Itu paling penting. Kita betul, dia akan sign up. Bukan hari ni, esok, lusa, minggu depan, bulan depan. Dia tetap akan sign up jadi kita. Itu kalau ni. Jadi itu serba ringkas saya ajar. Kita insya-Allah anda ada waktu-waktu saya akan cakap banyak, saya akan share sikit-sikit. Sebab saya akan share sikit-sikit kepada anda supaya anda jangan stres sangat. Yang pentingnya anda kena ingat, saya betul-betul mengharapkan anda semua ni real sukses. Sabar. Anda menggunakan kekuatan sabar. Anda semua ni sahabat-sahabat saya. Dalam Volten ni betul-betul saya bukan saya nak tengok grup kartun, grup siapa pun. Bagi saya rasa semangat ni keistimewaan yang ada kat Volten ni sebab teamwork kita. Kita dengan grup-grup lain, dengan grup semua bersatu. Yang menjadikan orang lain tak boleh follow Volten. Orang lain hebat mana kalah dengan Volten sebab teamwork kita ditanam dalam semua orang tu. Volten kita doakan semua orang sukses. Semua orang sahabat-sahabat kita. Jadi anda di sini, saya betul-betul percaya. Anda ni bukan saja untuk convince anda. Saya tak kisah pun grup siapa pun. Saya percaya semua orang boleh sukses. Dan saya paling menarik, saya paling geram dua tempat. Sabah dan Sarawak. Kalaulah ya Allah campur, saya boleh terbang Sarawak ke betapa sebulan di sana. Nanti tengoklah Sabah atau aku mengamuk macam mana. Jangan tunggu orang lain bagi ramai. Saya biasanya suka saya start dulu. Biarlah orang nak tunggu orang ramai. Besok kita cakap mula-mula start apa. Tak ada orang pun. Nanti dah ramai esok. Ramai dah. Pula kan. Jadi kalau anda tak mau jarak jauh, jarak dekat, mula sekarang buka Sabah dan Sarawak. Top 30 Sabah tak ada, Sarawak tak ada. Jadi sambil anda belajar, saya duk share sikit-sikit ni, panggil kawan-kawan di Sabah anda tu. Kita online, kita berkawan. At least kita tak buat pun tak apa. Kita berkawan dengan dia orang. Ilmu ni boleh guna untuk ilmu mana-mana company pun. Tak apa, tak rugi pun belajar, bukan kena bayar pun, free pun. Tak ada charge pun. Tapi kalau kita belajar benda ni sungguh-sungguh, kita buat bisnes lain esok, guna benda yang sama juga.
Nak berniaga. Anda tahu tak, restoran. Orang buka restoran, jumpa saya semalam. Cikgu, ada tak satu kaedah untuk saya ni? Saya buka berniaga ni susah, cikgu. Anda tahu tak saya kata apa? Itu ada kawan saya juga, dia kata yang di US. Tapi ada online. Benda yang sama saya bagi kat tuan. Dia kata apa? Pekerja susah. Saya buka restoran, pekerja saya kuat berhenti. Kan? Kerja saya kuat berhenti. Itu kawan Noah kat Johor Bahru bincang benda tu dengan saya. Saya bagi tahu simple saja. Sebenarnya semua benda kena fikir kan. Anda tahu tak, di Kulim tu, dekat Petronas tu, ada satu restoran. Ni saya bagi clue. Anda tengok baik-baik. Closing dia macam mana. Kenapa orang tu lari? Kenapa pekerja kita lari dekat restoran? Sebab kita bayar gaji je. Anda tahu tak, benda yang sama berlaku dekat kawan saya dekat Kulim. Hari-hari cari pekerja. Hari-hari cari pekerja. Dia tak pernah fikir macam mana nak mengatasi masalah orang lari kerja. Dia dah fikir hari-hari macam mana nak cari kerja baru. Dia nak close orang macam tu je. Sampai bila nak selesai? Jadi saya bagi tahu kat dia macam ni. Kau nak keuntungan kau duk berniaga buka restoran tu berapa sebulan? Lari berapa? Aku lah dia kata berniaga nak dapat 3,000, 2,000 lah. Sekarang 1,500. Tolak-tolak bersih adalah 700 sehari, 800 macam tu. Dia kata susah. Masalah pekerja. Tukar orang tukar. Jadi sini saya nak share dengan anda. Tengok nak. Thinking. Kita punya pemikiran bila kita buat closing dan sebagainya. Saya ajar dia berapa pekerja kau. Contohlah 10 orang pekerja tua, tukar masak contoh. Macam mana saya share dulu. Saya kalau buka restoran, saya akan ambil bagi tahu dekat dia orang tu sebagai share partner saya. 10 pekerja tu sebagai share partner. Di mana keuntungan saya nanti mungkin bagi tahu kat 10 orang tu 6 bulan dari sekarang ni bagi masa untuk saya bangunkan sedikit syarikat saya. Selepas 6 bulan ni tuan-tuan semua jadi ejen saya, maksudnya saya, sebagai share partner, gaji yang dapat tu saya akan bayar setiap bulan kepada anda, tapi 10% contoh dari keuntungan persen setiap bulan saya akan bagi kepada anda, share, semua pekerja share mengikut tahap masing-masing. Dan setahun anda boleh ambil 2 kali. Raya haji dengan raya puasa. Duit tu saya akan serah semua kepada anda. Okey, saya tanya anda sekarang ni, pekerja tu nak berhenti ke tak? Duit kita bayar bulan-bulan tu, walaupun gaji dia 1,200, tapi tiba-tiba keuntungan kita kena jujur lah. Target kita sebulan nak berapa dan kita dah mengatasi benda tu, jadi lebih tu kita share dengan share partner, kita keluar 10%. Saya katakan dia, cikgu, bukan nak lari. Saya bagi keluar dia, buat sungguh-sungguh. Lagi banyak dia orang buat macam company sendiri, buat macam kedai sendiri. Dan mereka sale naik 4,000 sehari. Sale naik 4,000, 5,000 sehari sekarang. Dan anda tahu tak, bulan-bulan, 2 bulan setelah dia bagi kat pekerja-pekerja dia tu. Dia kata, pekerja dia semua tak nak keluar pun tak nak. Gaji 1,200, share tu dapat 2,500 bulan. 3,000 sebulan. Dan dia bagi juga sebagai share. Anda tahu tak hari ni apa jadi dengan company dia? Buka sak punya kilang, dia punya kedai makanan yang kedua dan ketiga sekarang. Pekerja tak lari, panggil kawan-kawan lagi. Kan tengok, selesai dah masalah saya tadi. Untung dia kurang tak? Untung hak dia tadi kurang tak saya tanya. Soalan dia tadi, kita nak tadi target kita berniaga kan? Okey, saya tanya ada, owner tadi, dia untung dia naik ke, turun ke rendah? Naik kan? Pekerja dia dulu income kecil ke rendah? Besar kan? Kedai dia tambah tak kurang? Tambah kan? Selesai tak masalah. Berjaya lagi, semua orang berjaya. Semua orang sukses. Kenapa? Gunanya. Closing teknik itu penting. Jadi kita nak buat ni, kita belajar bidang ni. Nampak simple sebab grup kita berkembang dengan closing kita. Dan kalau ramai daripada jaringan kita memahami konsep closing bisnes kita dan sebagainya, kita belajar peringkat demi peringkat, dengan mudah kita boleh menakluk Sabah, kita boleh menakluk Sarawak. Untuk kawan-kawan di Sabah. Okey, saya orang Sabah cikgu. Sabah daripada anda pass through Sabah, downline anda dekat Semenanjung, so Semenanjung patah balik ke Sabah. Maksudnya dia tak pakai bomo kampus sendiri. Sabah, alah dia orang dah kenal saya cikgu. Okey, pass through kepada orang yang anda punya downline sini, so dari sini pass through balik ke Sabah dan Sarawak. Ini bisnes. Banyak idea kita kena ada. Okey, so saya tak mau habis banyak masa ni nak masa waktu. Saya cuma nak share kepada anda.
Ada waktu saya akan buat macam tu. Tak apa, anda jangan takut. Ni tak habis lagi. Topik closing ni tak habis lagi. Dia melibatkan tadi, ni secara am saja dekat panjang. Saya nak tunjuk lagi macam mana kita buat sale produk dan juga kita close leader. Close leader dan macam mana orang biasa kita create dia jadi leader. Dan supaya dia trust kepada kita. Okey. Yang topik tu tolong catat Anwar. Next. Sebab saya selalu lupa. Dah dah. Okay. Masih ada topik ni lagi. Masih ada topik ni. Cuma saya pergi advance sikit. Okay. So saya kata kita stop masuk asar. Kita buat slow-slow. Tak apa. Ada waktu ni kita on lagi. Malam kita buat slow-slow. Sekarang ni tak ada masalah kan. Okay. So saya minta ampun. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah silap saya pada anda semua. Tapi saya berdoa. Betul-betul kita berdoa sama-sama. Sebab kita semua di sini. Kita berjaya sama-sama. Kita sukses sama-sama. Semua kena tak ada naik sama-sama. Kita buat sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini tahun kita buat pasukan kita betul-betul. Semua kita bentuk, lelaki, orang perempuan, insya-Allah. Saya cuba yang terbaik kepada anda. Anda pula guna yang terbaik untuk bantu rakan-rakan kita di bawah. Soal dapat tak dapat itu semua insya-Allah. Jangan ada perasaan Allah dah titik dekat situ, dia titikkan. Kita tak perlu nak just move saja. Kita move setiap hari menjadi yang terbaik sentiasa. InsyaAllah akan berjaya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima Cikgu. Okey, Assalamualaikum semua. So kita akan bila kita sambung kita akan masuk balik. Amin. Okey, selamat petang. Bye. Terima kasih. Terima kasih.